Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membincangkan isu dan cabaran pengintegrasian teknologi dalam bidang pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurul Izzati, Wan Fatin Afifah, Nurul Nabila dan Umi Najwa. Isu dan cabaran pengintegrasian teknologi dalam pendidikan yang pertama ialah kesediaan guru. Holmes 1999 berpendapat bahawa integrasi teknologi dalam PDP memerlukan seorang guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. Jadi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan guru tidak bersedia mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, iaitu yang pertama, guru sudah berasa selesa dan berpuas hati dengan apa yang biasa mereka lakukan. Yang mana guru cenderung untuk menentang sebarang perubahan kerana mereka berasa kurang selamat dan tidak yakin untuk menukar amalan yang sedia ada kepada amalan yang baru. Faktor kedua yang mempengaruhi kesediaan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam PDP adalah kerana terdapat masih ramai golongan teknofobia. Golongan ini berasa bimbang dan ragu untuk menggunakan alatan canggih seperti alatan elektronik dan ICT dan mereka cenderung untuk kekal menggunakan kaedah pengajaran konvensional dan tidak bersedia mengintegrasikan teknologi. Yang ketiga, kekurangan latihan untuk meningkatkan kompetensi guru juga menjadi salah satu punca ketidaksediaan guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Hal ini kerana kurang penekanan terhadap keperluan mempertingkatkan kualiti latihan guru dan kemahiran guru dalam teknologi pengajaran akan menyebabkan kesukaran untuk memperluaskan potensi guru dalam penggunaan teknologi terkini dalam PDP. Seterusnya ialah cabaran dalam penyediaan prasarana pendidikan yang lengkap di sekolah. Jadi secara realitinya, rata-rata di sekolah terutamanya di kawasan luar bandar masih tidak mempunyai kemudahan TMK yang mencukupi untuk kegunaan semua murid dan warga pendidik. Dapatan ini turut disokong melalui kajian yang telah dijalankan oleh Noraini yang mendapati bahawa peralatan TMK seperti komputer riba, LCD, pengimbas dan pencetak didapati terhad di sekolah. Bahkan terdapat warga pendidik yang terpaksa membeli sendiri peralatan seperti LCD untuk kegunaan PDP di dalam kelas. Seterusnya, selain daripada kekurangan peralatan TMK, prasarana yang tidak kondusif juga menjadi suatu masalah dalam mengintegrasikan teknologi dalam bilik darjah. Sebagai contoh, terdapat sekolah-sekolah yang tidak mempunyai bilik-bilik khas yang mencukupi untuk penggunaan LCD. Jadi seperti yang kita sedia tahu, penggunaan LCD adalah tidak sesuai digunakan di dalam bilik yang terang. Oleh itu, sekiranya PDP perlu dijalankan di dalam kelas, maka pihak sekolah perlu menyediakan langsi gelap di setiap bilik darjah dan hal ini akan memerlukan kos yang tinggi. Akhir sekali, masalah akibat tiada peruntukan untuk penyelenggaraan alatan TMK. Masalah ini biasanya adalah kerana pihak sekolah tidak mempunyai sumber keuangan yang mencukupi bagi membiayai kos penggunaan teknologi, terutamanya untuk penyelenggaraan alatan. Oleh itu, sekiranya berlaku kerosakan, pihak sekolah perlu menghantar semula alatan tersebut kepada pembekal dan terpaksa menunggu dalam jangka masa yang lama untuk mendapatkan kembali peralatan yang telah dibaiki. Hal ini, kesannya keadaan ini akan membantutkan lagi proses mengintegrasikan teknologi dalam bilik darjah. Isu dan cabaran pengintegrasian teknologi dalam pendidikan yang seterusnya adalah kekangan masa yang mana profesion keguruan mempunyai tugas yang banyak yang perlu diuruskan oleh seorang guru. Menurut laporan kaji selidik Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP yang menyatakan bahawa beban tugas guru semakin berat termasuklah menjadi seorang kerani, setiausaha, bendahari, jurujual koperasi, jurutype dan juga juruhias. Selain itu, guru juga mengejar masa untuk menghabiskan silibus dalam mata pelajaran yang terlalu banyak.
ini menjadi cabaran kepada guru dalam pengintegrasian teknologi dalam bilik darjah. Guru terpaksa mengambil masa yang agak lama untuk menyelenggara peralatan dan kadang-kala menghadapi kesukaran dalam melayari internet. Berdasarkan hasil kajian Shakira pada tahun 2014, mendapati bahawa guru mengakui tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menyusun atur media elektronik di dalam bilik darjah, tidak mempunyai masa untuk melayari internet dan juga menghadapi masalah talian dalam internet yang tidak memuaskan. Seterusnya, faktor guru yang kurang berkemahiran dalam menggunakan peralatan dan perisian TMK juga menjadi isu dan cabaran dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan kerana perlu mengambil masa yang agak lama untuk membuat persediaan. Isu dan cabaran yang seterusnya ialah pendidikan abad ke-21 di mana guru lebih selesa menggunakan kaedah PDP secara konvensional. Sebagai contoh, chalk and talk yang tidak lagi relevan digunakan pada masa kini. Pelajar kini lebih tertarik kepada kaedah dinamik dan kreatif. Sebagai contoh, pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Seterusnya ialah pembelajaran berasaskan kebat. Kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi yang merujuk kepada keupayaan menerapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan membuat pembaharuan. Kebat merupakan salah satu daripada 6 ciri utama yang diperlukan oleh setiap pelajar dalam bersaing di peringkat global. Namun begitu, pemikiran aras tinggi dalam kalangan guru dan pelajar masih lagi rendah di mana guru belum lagi bersedia dari aspek ilmu pengetahuan dan kemahiran pedagogi. Seterusnya ialah pembelajaran berasaskan projek. Apakah itu pembelajaran berasaskan projek? Pembelajaran berasaskan projek merupakan proses pembelajaran kolaboratif yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik dalam jangka masa tertentu, di mana pelajar akan diberikan tugasan yang pelajar perlu mencari, mengumpul dan menganalisis data untuk membuat laporan. Dalam hal ini, pelajar perlu memilih bijak dalam memilih sumber yang sahih dan berkualiti. Namun begitu, kebanyakan sumber dalam internet adalah berbahasa Inggeris. Tahap pemahaman bahasa Inggeris yang lemah akan membatasi pelajar untuk memahami sumber seterusnya bagi melengkapkan tugasan mereka. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.